Hai, saya Dr. Manimala Selvinaika, pakar perubatan bidang histopatologi dan ahli statistik. Video hari ini adalah berbentuk EBM dan tajuknya ialah Vaccination dan Mandatory Vaccination, Isu dan Kontroversi. Di alam social media sekarang ni ada banyak kontroversi pasal isu ini, dan saya rasa kebanyakan kontroversi adalah sebab terminology confusion, ya. Istilah yang digunakan adalah tidak betul. So dalam video ini saya akan menerangkan istilah dan juga maksud. Nah, yang isu pertama ialah kita kena faham apa itu vaksin. Okay, definition of vaccine adalah benda semula jadi ataupun buatan yang dibagi kepada manusia untuk mendapat satu antibody response dan menjana immunity. Okay, so itu adalah definition untuk vaksin. Now, vaksin ini ada berbagai-bagai kategori of vaksin. Okay, so di sinilah semua kontroversi dan salah gunakan istilah bermula. Now, ada therapeutic vaksin. Maknanya vaksin ini adalah untuk merawat penyakit yang sedia ada. Okay, satu daripada example saya ingat percubaan untuk merawat HIV dengan therapeutic vaksin. Jenis vaksin yang kedua ialah apa yang dipanggil preventive vaccine. Okay, ataupun primary preventive vaccine. Ini adalah untuk mengelak daripada mendapat penyakit tersebut. Okay, so di sini isu pokok ataupun main isu adalah viral replication. So kita untuk vaksin preventif ini kita kena menjawab 3 soalan yang penting. Soalan pertama ialah boleh tak virus itu menjangkit? Infection, jangkit dan multiply. Okay, replication. Bolehkah lepas jangkitan itu virus itu boleh menyebabkan penyakit, kita rasa demam dan sebagainya. Dan ketiga, boleh tak kita merebakkan kepada orang lain. Okay, so kalau kita menjawab tak boleh berjangkit, tak boleh mendapat penyakit dan tak boleh merebak kepada orang lain, maka vaksin yang membolehkan kekuatan ini dipanggil sterilizing vaksin yang memberi kita sterilizing immunity. Ini vaksin yang tahap paling tertinggi. Okay? Now, kalau kita menjawab ya, boleh menjangkit, boleh ada viral replication, kita boleh dapat penyakit dan kita boleh merebakkan kepada orang lain, ini yang dipanggil effective immunity. Okay, so vaksin je adalah apa yang kita panggil functional vaccine atau effective vaccine sahaja. Right? So, ini adalah dipanggil vaksin yang rendah tahapnya. Walau bagaimanapun, kita tak boleh salah faham. Kita tak boleh kata, oh, vaksin ini hanya effective immunity saja, so vaksin ini tidak berguna. Tak. Sama sekali itu adalah tanggapan yang salah. Okay? So, walaupun vaksin itu ada hanya effective immunity, dia sangat berharga sebab dia mengelakkan kita daripada ada penyakit yang tahap tinggi. Umpamanya vaksin sedia ada untuk COVID-19, kesemuanya adalah vaksin effective vaksin saja. Okey, dia bukan sterilizing vaksin. Tapi kita pasti daripada research yang sudah dibuat yang dia mampu mengurangkan beban penyakit kepada kita. Walaupun kita masih boleh dapat kejangkitan, kita masih boleh ada viral replication, kita masih dapat penyakitnya dan kita boleh merebakkan, tapi kadarnya diturunkan, ya. So biasanya di dalam dunia perubatan kita tak berharap kepada satu benda saja. Treatment is a combination of measure. So kita pakai mask, kita social distancing, kita ambil vaksin. So ini semua akan mengurangkan beban penyakit kepada kita.
Okay? So, itu yang kita kena faham. Bila kita cakap pasal preventive vaccine, kita mesti menjawab 3 soalan ini dan determine kalau vaksin itu memberi sterilizing immunity ataupun effective immunity sahaja. Ini sangat mustahak. Okay? Sebab bila kita pergi ke perkara nombor 2, iaitu isu mandatory vaccination. Isu mandatory vaccination ini bukan isu yang baru, sudah lama ada. Yang kes yang terbaik yang set the legal standard adalah satu kes di US pada tahun 1905. Ini ialah case of Henning Jacobson versus the state of Massachusetts, right? Dan kes ini telah pergi ke tahap Supreme Court, United States Supreme Court, dan ini diadilkan oleh full bench, 9 judge termasuk Chief Justice Fuller pada masa itu. Dan keputusannya disampaikan oleh Justice Harlan dengan majoriti 7-2. So, di sisi saya ini bukan peguam, ya. So, ini pandangan saya sebagai pakar perubatan kepada court decision ini, ya. So, apakah yang disampaikan oleh Justice Harlan? Nombor 1, dia kata bukan menjadi hak asasi manusia kita untuk merebakkan penyakit. Okay, kita tidak ada hak untuk merebakkan penyakit kepada sesiapa pun. Cara dan kadar untuk mengurangkan penyakit ini, sebaran penyakit ini terletak kepada legislature, iaitu parliamentarians kita kena menetapkan cara dan kadar untuk mengurangkan penyebaran atau penularan kuman ini, COVID-19. So, pada waktu ini kadar yang dibincangkan ialah mandatory vaccination. So, isu yang di hadapan parlimen bila kita nak gunakan vaksin sebagai kadar untuk mengelakkan sebaran adalah, adakah vaksin ini membagi kita sterilizing immunity, ataupun vaksin ini tidak mampu membagi kita sterilizing immunity. Iaitu soalannya ialah, adakah vaksin ini mampu mengelak penularan, transmission atau merebakkan penyakit ini daripada orang yang sudah menerima vaksin sepenuhnya. Okey, so kita nak sekarang bila kita parlimen post question ini, apakah evidence yang ada di hadapan parlimen? Okey, yang pertama, pada Ogos lalu, bila FDA meluluskan Pfizer punya vaksin, dia luluskan jenama Comirnaty, soalan specific question, adakah vaksin ini mampu berhentikan transmission daripada orang yang fully vaccinated? Jawapan FDA ialah kita tak tahu. Okay, so tiada vaksin manufacturer yang membuat claim yang vaksinnya adalah membagi sterilizing immunity. Yang kedua, pada 11 Ogos, pemaju AstraZeneca telah mengeluarkan kenyataan yang walaupun seorang itu lengkap vaksinnya, dia mampu menyebarkan penyakit jika ia dijangkit. So, no sterilizing immunity for that vaccine also. Dan pada 27 hari bulan Julai, CDC, Centers for Disease Control USA, telah mengeluarkan kenyataan bahawa walaupun seorang itu penuh dan lengkap vaksinnya, dia masih mampu menyebarkan kuman, C19 ini. So, daripada pihak pemaju vaksin, manufacturer, dan juga pihak medical, sekarang kita dah tahu yang walaupun seorang itu lengkap vaccination dia masih boleh menyebarkan penyakit kepada orang lain jika ia dijangkiti. Vaksin ini tidak mampu
menghalang seseorang itu dijangkit oleh C19 ataupun menjadi sakit akibat C19 ataupun mampu mengelakkan merebakkan vaksin ini. So itulah official information yang di hadapan Parlimen. Okay? Dan ada juga natural experiment yang berlaku di kalangan orang yang almost lengkap vaccination-nya. Baru-baru ini Duke University pada bulan Julai Ogos dia telah memastikan yang 90% daripada pelajarnya sudah lengkap vaksin dan 92% daripada tenaga pengajarnya, staf dia lengkap vaksin. Namun demikian telah berlaku satu outbreak besar. 365 orang di kampusnya diserangi COVID-19 dan hanya 8 daripada mereka adalah orang yang bukan vaccinated. Kebanyakan, majority daripada orangnya yang involved in the outbreak adalah orang yang lengkap vaccination. Okay, so bila saya melihat evidence ini untuk menjawab soalan, adakah vaksin COVID-19 yang sedia ada mempunyai ciri sterilizing immunity dan mampu menghalang merebakkan? Jawapannya mengikut saya adalah tidak. Okay, so perbuatan mana-mana pihak untuk membagi lebih kelayakan dan kemudahan kepada orang yang telah vaksin ini adalah tidak wajar. So walaupun saya sendiri dan keluarga saya sendiri penuh lengkap vaksin, saya rasa perbuatan berdasarkan apa yang telah berlaku di Duke University, saya berasa adalah tidak wajar mana-mana pihak membagi kelebihan kepada orang yang telah lengkap vaksin. Ya, sebab kita tahu lengkap vaksin atau tidak vaksin boleh menyebarkan penyakit. So saya harap Parlimen bila bersidang akan memberi peluang kepada pakar-pakar both daripada pro mandatory vaksin dan bukan mandatory vaksin membagi keterangan di Parlimen. Terima kasih.